Selamat sejahtera, Vanakkam Tachahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu yang jadi perhatian kepada keseluruhan rakyat Malaysia, iaitu isu di Parlimen dan krisis perlembagaan, dan ada juga katakan krisis politik, ada juga katakan krisis istana dan pelbagai krisis yang diwujudkan kita lihat baru ini. Dan hari ini saya ingin perjelaskan satu berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Bila kita lihat ramai rakyat Malaysia kita ataupun keseluruhan rakyat, ramai yang tidak memahami intipati perlembagaan persekutuan dan terperincian kandungan dalam perkara-perkara perlembagaan persekutuan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Bila kita lihat perlembagaan persekutuan adalah asas ataupun satu panduan untuk anggota-anggota dalam Malaysia ataupun satu panduan untuk kerajaan mentadbir negara. Kerajaan mentadbir negara itu adalah satu asas untuk kita lihat. Di sini bila kita lihat banyak yang bangkitkan isu perlembagaan persekutuan, di sini sebab dibangkitkan isu-isu begini adalah untuk kepentingan politik masing-masing. Sebenarnya perlembagaan persekutuan adalah kekal dan benda itu adalah panduan untuk kerajaan membentukkan sesebuah negara. Benda tu tidak boleh ditukar. Tapi bila kita lihat banyak pandangan dan banyak ulasan terhadap perlembagaan persekutuan ikut individu-individu tertentu. Di sini perlembagaan bukan diikuti, ikut pemikiran masing-masing. Perlembagaan adalah tertulis. Benda tertulis, panduan-panduan telah dinyatakan. Sebagai seorang pemimpin ataupun pemimpin tertinggi negara, semua perlu akur dengan perlembagaan persekutuan. Sebab di dalam sini ada 183 perkara yang perlu diikuti oleh semua. Bukan diikuti masa ada poin boleh menang sahaja. Jangan ambil perlembagaan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan politik dan parti. Di sini bila kita lihat di Parlimen, intipati tidak diberitahu dengan jelas. Setiap kali kita buka Parlimen, kita tengok Parlimen, di situ hanyalah emosional. Tidak ada satu penjelasan yang rasional untuk rakyat faham. Sebenarnya isu-isu begini berkaitan dengan perlembagaan, pemimpin-pemimpin dalam Parlimen perlu jelaskan dengan nyata. Maksud nyata itu tak kisahlah daripada blok mana, pembangkang atau kerajaan, bila ada sesuatu krisis yang berkaitan dengan perlembagaan, penjelasan perlu ada. Sebab di sini ramai tidak memahami intipati yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Oleh itu, kerajaan ataupun pembangkang jangan mainkan isu perlembagaan semata-mata untuk kemenangan dalam politik. Rakyat perlu tahu dan rakyat di sini selalu menilai apa yang jadi dalam negara. Bila ada golongan-golongan cerdik pandai dalam Parlimen yang boleh jelaskan, memberi satu penjelasan yang tepat berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Bukan di sini semuanya faham. Di sini ada yang unsur provokasi terhadap kerajaan, ada yang provokasi terhadap pembangkang, ada yang macam-macam. Emosional berkaitan dengan kerajaan sebab mereka tidak faham. Sebab mereka mendengar daripada satu pihak yang boleh menang ataupun satu pihak yang ada poin untuk menegakkan keadilan untuk perlembagaan persekutuan, mereka akan membangkitkan isu perlembagaan. Di sini bukan untuk dibangkitkan, untuk dijelaskan sahaja. Sebab ramai di kalangan kita tidak memahami apa yang berlaku berkaitan dengan ordinan, berkaitan dengan proklamasi darurat. Sebab dua benda yang berbeza. Bila dua benda yang berbeza, orang ingat dua itu adalah darurat. Sama darurat. Ordinan berbeza, proklamasi berbeza. Benda itu perlu ada satu sifat terbuka untuk terperincian kepada masyarakat. Sebab di sini
yang kena ataupun yang bergelut bukannya wakil rakyat ataupun pemimpin, sebab di sini bergelut adalah rakyat sebab menunggu jawapan-jawapan daripada pihak atasan untuk masa depan mereka dan untuk kebebasan mereka. Bila dikatakan perlembagaan bukan menuju kepada parlimen sahaja. Kelembagaan menuju kepada kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, pilihan raya, kehakiman. Dan ada pelbagai lagi. Itu dikatakan perlembagaan. Bila perlembagaan diguna pakai dalam kerajaan sahaja ataupun di parlimen saja, benda itu rakyat tidak boleh menerima. Sebab itu adalah keseluruhan. Bila dikatakan perlembagaan Persekutuan Malaysia, itu adalah keseluruhan kepada rakyat. Tapi benda ini dibangkitkan selalu di parlimen dan untuk atas dasar kepentingan. Sebab perlembagaan adalah satu dasar untuk pembentukan negara dan untuk sosial rakyat. Ya, untuk sosial rakyat. Dan beberapa perkara dah menyatakan dekat sini, bukan hanya di parlimen saja boleh diguna pakai. Tapi parlimen adalah tempat untuk menjelaskan perkara-perkara dalam perlembagaan. Intipati untuk perincian rakyat. Ya, rakyat tidak memahami sesekali apa yang berlaku. Sebab bila kita lihat di politik Malaysia, bila mereka ada satu point ataupun satu kemenangan bila menggunakan perlembagaan, mereka akan menggunakan untuk menegakkan perlembagaan. Dan mereka menyatakan prinsip-prinsip perlembagaan perlu ditegakkan. Tapi di sini bukan untuk politik. Bila nak tegakkan, daripada semua sudut perlu ditegakkan. Semua sudut perlu menegakkan keadilan untuk perlembagaan persekutuan. Ya, jangan menegakkan bila ada satu situasi yang boleh memenangkan awak sahaja untuk tujuan politik. Di sini saya bukan nak memberi satu nasihat ataupun penjelasan saya untuk ahli politik. Ini untuk keseluruhan saya bagi tahu. Jelaskan dengan nyata, jelaskan dengan intipati yang tertulis dalam perlembagaan untuk rakyat faham. Sebab kita sekarang bergelut dalam situasi dan krisis pandemik ataupun COVID-19 dengan krisis politik sekali. Sebab bila kita tengok parlimen berjam-jam bergaduh, menggunakan emosional untuk berdebat berkaitan dengan perlembagaan, benda itu tidak boleh. Sebab kita perlukan satu sifat rasional untuk mendebatkan isu-isu perlembagaan dan isu-isu rakyat. Bukan bergaduh tentang jawatan, bergaduh tentang isu-isu peribadi dan isu-isu kepentingan individu dalam parlimen. Ya, itu yang teguran saya hari ini. Sebab ini benda yang perlu menitik beratkan untuk jangka masa yang banyak, masa yang panjang. Sebab bila kita lihat selalu sangat individu-individu tertentu akan menggunakan suara mereka untuk menegakkan sesuatu benda bila ada tujuan kepentingan politik kepartian. Di sini kita tidak perlu ada satu tujuan dan satu politik dalam perlembagaan persekutuan. Sebab kita perlukan penjelasan. Memberikan satu masa untuk penjelasan. Dan memberi satu kelonggaran untuk COVID-19. Sebab satu dunia bergelut ataupun tidak mempunyai idea untuk membebaskan COVID-19. Ya, COVID-19 adalah benda baru untuk dunia dan formula-formula baru perlu diwujudkan. Tetapi dalam bentukan formula baru, kita perlu ada masa. Kita perlukan bagi masa. Jika lihat kerajaan tidak betul, kerajaan tidak sesuai untuk membersihkan ataupun untuk menyelesaikan masalah COVID-19, pembangkang ataupun bebas ke, tak kisahlah, kepartian politik sediakan diri untuk membantu. Apa yang perlu buat? Bukan menganjurkan demonstrasi untuk mensusahkan keadaan lagi. Sebab keadaan kita sekarang dah amat susah. Sebab benda baru. Bila kita lihat di negara luar pun, mereka masih lagi mencari-cari formula baru untuk memutuskan rantaian COVID-19. Ini pula Malaysia. Kita perlu bagi masa dan bukan masa ini untuk berpolitik dalam parlimen. Saya ada kerusi, saya ada majoriti. Bila dikatakan perlembagaan perlu ditegakkan dari setiap sudut, bukan isu kepentingan sahaja. Ya, tujuan perlembagaan ada 4. Ya, di situ kita kena faham tujuan perlembagaan ada 4.
menjaminkan keutuhan dan kedaulatan negara. Itu yang pertama. Kedua, sebagai rujukan. Itu dikatakan sebagai rujukan bila ada perbalahan terhadap dua parti ataupun dua kumpulan. Di situ kita boleh dapat satu jawapan. Sebab benda itu di situ kekal. Perlembagaan di situ kekal. Bila kekal, kita boleh dapat satu jawapan dengan dua kumpulan ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Ketiga, mewujudkan kestabilan negara. Keempat, menjamin keamanan sebuah negara. Prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan perlu diikut oleh semua anggota ataupun rakyat di Malaysia. Bukan diikut oleh parlimen sahaja, bukan pemimpin politik sahaja. Setiap individu di Malaysia perlu mengikuti perlembagaan persekutuan. Prinsip-prinsip rukun negara pun telah nyatakan keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Dekat situ kita dah jelas dengan rukun negara. Tak payah lagi satu prinsip lagi untuk kita mengikuti. Jangan ikuti prinsip-prinsip orang politik. Sebab orang politik mereka ada kepentingan untuk membangkitkan prinsip-prinsip ataupun membangkitkan satu isu. Itu kepentingan mereka. Jangan kita pula provokasi terhadap perlembagaan persekutuan ataupun nak menegakkan perlembagaan persekutuan mengikut parti-parti politik. Bila dikatakan perlembagaan persekutuan, di situ kita boleh lihat di mana ada salah, di mana ada betul. Di situ tempat kita menilai. Kalau kita faham perlembagaan persekutuan dengan betul, di situ kita akan dapat jawapan untuk menegakkan keadilan kepada kedaulatan negara. Sekian, terima kasih.